Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Datuk Speaker. Soalan saya nombor 6. Terima kasih. Sila Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Timbalan yang berjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Datuk Seri Yang Dipertua, sebelum saya menjawab Tuan Dipertua, saya ingin menarik perhatian Tuan Dipertua. Soalan ini mempunyai dua perkara yang berbeza, yang sebenarnya tidak selari dengan peraturan Dewan. Walaupun saya telah membuat persediaan, saya mohon kerjasama Tuan Dipertua membuat tafsiran. Datuk Speaker, saya nak tambah. Sebenarnya keputusan biar berkait dengan penerimaan ataupun penolakan sebarang soalan terletak dengan Speaker. Ya. Ini kali pertama dalam Dewan yang berhormat, Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, saya rasa tak begitu, tak boleh tafsiran diterima daripada Tuan langsung. Dipertua. Memandangkan soalan ini dah diluluskan oleh pihak Dewan Rakyat. Sama ada saya menurut. Kalau Jawab saya sajalah ikut kalau pada dah serius. Peraturan ini, perkara 23, 1R2, dia kata mudah saja, dia kata. Saya boleh jawab, tak ada masalah, saya buat persediaan. Sila jawab. Tapi kalau saya jawab ni panjang cerita dia. Kalau Tuan Dipertua setuju, saya boleh buat. Saya minta supaya jawab soalan. Kalau saya boleh jawab, pasal panjang. Jawab Pasal dulu. dia ada dua perkara. Jawab je Yang lah, berbeza. jawab je. Masa, ya. Speaker dah suruh Boleh? jawab. Sila YB jawab, jawab, sila YB. jawab. Boleh. Kalau boleh, saya jawab. Terima kasih Tuan Dipertua. Pertamanya, Mafiz menerusi jabatan dan agensinya telah melaksanakan pelbagai usaha dan inisiatif bagi mewujudkan sokongan ekosistem rantaian bekalan yang konsisten dari peringkat pengeluaran sehinggalah ke peringkat promosi dan pemasaran. Di peringkat pengeluaran dan pemrosesan, antara bantuan yang telah disediakan adalah pertamanya program Agropreneur Muda yang bertujuan untuk membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian. Geran Agropreneur Muda ni adalah RM20,000 setiap individu. Lepas itu, dalam masa yang sama kita ada menyediakan pakej pembiayaan dengan kadar faedah serendah 2% tahun dengan had maksima daripada Tekun Nasional sehingga RM50,000 dan Agrobank sehingga RM200,000 bagi setiap projek. Serta kita juga mempunyai khidmat nasihat teknikal intensif daripada jabatan dan agensi atau syarikat yang dilantik oleh MAFI. Program Geran Pemadanan ataupun Matching Grant yang bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran, keboleh pasaran serta hasil jualan produk. Terdapat dua bentuk geran pemadanan di bawah program ini, iaitu yang pertamanya dengan izin Change Upgrade Product ataupun CUP bagi membantu usahawan di peringkat mikro melalui geran padanan dengan nisbah 70% kerajaan, 30% usahawan dengan kadar bantuan maksimum kerajaan sebanyak RM60,000. Keduanya untuk high impact product bagi membantu usahawan perusahaan kecil sederhana melalui geran padanan pada nisbah 50% kerajaan, 50% usahawan dengan kadar bantuan maksimum kerajaan sebanyak RM200,000. Insentif cukai bagi projek pengeluaran bahan makanan di bawah Akta Cukai Pendapatan nombor 7, di mana pengecualian cukai sebanyak 100% diberikan selama 10 tahun kepada projek baru dan selama 5 tahun bagi projek pengembangan. Di peringkat pemasaran pula, sokongan disediakan adalah melalui khidmat nasihat dan bimbingan pembangunan produk, program pemadanan perniagaan dan program promosi. Sebagai contoh, antara inisiatif yang telah dilaksanakan oleh MAFI adalah pertamanya khidmat pemadanan perniagaan yang bertujuan untuk memadankan usahawan pertanian dengan pembeli industri seperti pasaraya dan sektor hotel, restoran dan juga catering. Melalui inisiatif ini, usahawan daging tempatan iaitu Al-Quds Livestock telah berjaya mendapat pasaran di 20 rangkaian lotus di sekitar Lembah Kelang pada tahun ini dan kini dalam usaha untuk mengembangkan pasaran ke lotus zon utara. Keduanya, program pembangunan Export Management Company EMC yang bertujuan untuk mempertingkatkan penerokaan pasaran ekspor melalui pembangunan jenama di pasaran luar negara. Melalui inisiatif ini, pengeksport dan juga pengimport dibangunkan
sebagai pemasar produk pertanian dan agromakanan di pasaran global melalui konsolidasi pelbagai stock keeping unit ataupun SKU dari beberapa jenama tempatan di bawah satu jenama. Ketiganya, program pemerkasaan galakan pasaran dan ekspor yang bertujuan untuk memperkukuhkan akses pasaran sedia ada dan meroka akses pasaran baru. Ia dilaksanakan oleh pejabat penasihat pertanian yang kerjasama bahagian dan juga jabatan serta agensi MAFI serta agensi luar seperti Matrade melalui penyertaan dalam program Expo, pameran perdagangan, in-store promotion dan program promosi. Untuk jawab soalan 2 pula, ini panjang ni. Kita bagi Jawatan untuk maklumat yang berhormat, Timbalan Menteri, waktu kita bagi soalan tambahan dulu. Saya bagi peluang. tak, saya jawab yang kedua ni. Baik, sila. Untuk maklumat yang berhormat, sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan, aktiviti pertanian telah dikategorikan sebagai perkhidmatan perlu dan dibenarkan beroperasi bagi memastikan rantaian bekalan makanan tidak terputus untuk kegunaan rakyat Malaysia. MAFI telah mengeluarkan sebanyak 166,769 surat kebenaran merentas daerah dan negeri kepada pengusaha pertanian bagi memudahkan aktiviti pemasaran dan pengedaran produk berasaskan pertanian. Selain itu, bagi mengelakkan pembaziran hasil pertanian, sewaktu PKP, beberapa strategi telah dilaksanakan seperti berikut. Yang pertamanya, untuk meningkatkan akses pengeluar terhadap pasaran runcit apabila pasar borong dan pemborong mula mengurangkan belian akibat pengurangan permintaan dari sektor institusi. Oleh yang demikian, pasar segar terkawal telah dilaksanakan sewaktu PKP 1 daripada 30 Mac hingga 1 Mei tahun 2020. Lepas itu PKP 3 daripada 1 Jun sehingga 11 September tahun 2021. Keduanya, meningkatkan kecekapan pengedaran melalui kerjasama strategik dengan penyedia perkhidmatan first mile daripada ladang ataupun pengeluaran kepada hub pengedaran atau pelanggan dan the last mile to hub pengedaran terus kepada pelanggan seperti pos laju, CityLink, Line Clear, Lala Move, GDEC dan sebagainya. Kerjasama ini memberi pilihan kepada pengeluar untuk mendapatkan perkhidmatan pengantar kepada kos yang lebih rendah, membuka alternatif pasaran dalam talian melalui portal e-dagang seperti AgroBazaar Online, Marketplace AgroBazaar Malaysia di Shopee, Shop Malaysia Online di Lazada dan juga Asia Farm. Strategi ini dapat mengurangkan kebergantungan pengeluar terhadap kaedah pemasaran fizikal sahaja. Keempatnya, menggalakkan aktiviti pemprosesan hasil pertanian menggunakan fasiliti yang disediakan sama ada untuk buah-buahan maupun produk edaran. Terima kasih Tuan Dipertua.